Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan di alam maya. Untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya malam ini ya. Apa khabar semua? Saudara Man JB, apa khabar Man? Terima kasih. Kalau Man hadir tu dia banyak gambar-gambar dia kirimkan tu. Memberi saya inspirasi. Apa khabar saudara Faizal Acoy? Saudara Syah Ibrahim, hebat tu gambar tu mana. Saudara Musafa Ilyas, Edisi Diksi, Hafiz Wan Basirun, Rubidin, apa khabar Bi? Bi mesti hadir dengan pasangannya ya. Hamiza Adnan, Harimau Berantai, Waalaikumsalam. Khairul Anwar Khairul, Azman As, Yayasan Norizwan, Saudara Mak Kilau dari Pahang, Nilawati Ainul, Saudara Radin Razak, Saudara Maza, Mayang-Mayang, Kipap Zek, Amaluddin Sagi, Nur Maria, Harimau Berantai, Jebat Bai, Pok Cham Baharudin, Pah Merah, terima kasih Pah, sering mengirimkan posting-posting kepada yang saya ni kepada laman web yang lain. Dan saya harap teman-teman yang lain begitu juga. Like and share supaya semua dapat mendengar dan mengikuti perbicaraan kita. Ya, Saudara Mak Rozi, Hamidah Ahmad, Faizal Cik Murad, Wak Sukimin, Wak Kijan, Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabar aku? Semoga Sungai Petani sihat walafiat. Wak Su, Zainon Abu Hassan, Saudara Mak Rozdi, Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar orang Kelantan? Saudara Fuad Rahman, buka puasa apa hari ni Fuad? Zainal Idris, Openg Temu, dan teman-teman Saudara Mahmud yang tak sempat saya santuni satu persatu ya Syem. Saya mohon teruskanlah share and like ruangan ini dan saya akan santuni usai bicara kita malam ini. Baik, hari ini saudara terlebih dahulu saya nak mengucapkan salam dan selamat menyambut Hari Ibu Sedunia. Hari ini adalah hari sambutan untuk ibu-ibu. Sebagaimana yang sering saya katakan, ibu adalah ratu hatiku. Tapi ibu saya dah tak ada. Sekarang ni nak buat macam mana lah, dah gitulah. Jadi laralah kehidupan ini di belantara kehidupan yang tak tahu bila hujungnya. Ibu telah tiada, ibu telah pergi. Tak ada lagi tangan yang boleh disantuni untuk kita bersalam, untuk kita bercakap. Ya, jadi pada teman-teman yang masih punya ibu, sayangilah ibu anda. Ibu itu adalah ratu hati kita. Ibu adalah segala-galanya. Pengorbanan seorang ibu tidak mampu dinilai dengan jutaan wang ringgit. Syurga setiap insan, syurga setiap insan itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ibu, kaulah segalanya. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Ibu Sedunia dan mana-mana pelayar-pelayar yang bergelar ibu, saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu. Hari ini 27 Ramadan, saudara. Artinya sudah 28 hari dah kita melaksanakan ibadah tarawih. Hari ini 9 hari bulan, hari Ahad, 9 Mei. Dan nampak gayanya hari ini Alhamdulillah ada kelegaan. Dari COVID-19 hari ini turun. Semalam 4,519, hari ini 3,733. Bagaimanapun, agak menggusarkan apabila jumlah kematian ada peningkatan hari ini, iaitu sejumlah 26 kematian. Jumlah terkumpul 1,683. Kita tak tahu warga mana yang meninggal, tapi kalau mereka itu beragama Islam, sedihlah juga kita pada keluarganya ya, di hari baik, hari mulia ini terpaksa berpisah dengan orang yang disayangi. Laporan di negeri di Perlis hari ini kekal 1, di Kedah turun semalam 183, hari ini 176. Di Pulau Pinang juga Alhamdulillah nampaknya dia turun, tak banyak mana pun. Cik, Combi, Mami, teruskan untuk menjaga kebersihan kita, berusahalah kita untuk memutuskan jaringan virus corona di Pulau Pinang. Sebab semalam 363, hari ini 280. Di Perak juga ada susut, ya, semalam 108, hari ini 80. Begitu juga di Selangor, semalam 1,722, hari ini 1,278. Begitu juga di wilayah Persekutuan, semalam 557, hari ini 338.
Di Putrajaya meningkat sedikit. Semalam 12, hari ini 20. Cuma di Negeri Sembilan ni yang kita tak tahu kenapa tiba-tiba saja gelombang di Negeri Sembilan dia tak menentu. Sebab semalam dia turun. Daripada 188 dia turun 98. Tiba-tiba hari ini melonjak kepada 205 orang yang dijangkiti oleh virus corona di Negeri Sembilan. Di Melaka alhamdulillah semalam 100, hari ini turun 66. Tetapi di Johor ya, nampak gayanya gelombang di Johor, saya melihat bahawa gelombang di Johor ni perlu warga Johor berwaspada. Ya saudara, sebab tiba-tiba saja Johor sudah mula meningkat balik. Semalam 288, hari ini 365. Ya, warga Johor berusahalah untuk kita memutuskan jaringan virus corona. Di Pahang juga ada peningkatan tapi tak banyak. Satu saya, semalam 99, hari ini 100. Di Terengganu alhamdulillah turun, semalam susut ya, semalam 71, hari ini 49. Begitu juga di Kelantan Mi. Alhamdulillah semalam 373, hari ini turun 254. Masih lagi 254 bukan jumlah yang baik. Masih lagi jumlah yang tidak menyenangkan ya. Di Sabah Ruslin semalam 63, hari ini 61. Di Labuan ada peningkatan, semalam 2, hari ini 6. Ya, Saudara Syarifuddin Syahri, stay safe. Sentiasa menggunakan sanitizer ya, saudara. Dan di Sarawak, walaupun ada susut, tapi angkanya masih lagi 400 ke atas. Kerana semalam 479, hari ini 454 di Sarawak. Itulah laporan COVID-19 yang sempat saya lihat kiriman daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sebentar tadi Menteri Pertahanan telah pun mengumumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilaksanakan di Keluang Johor. Itulah Johor dah meningkat tu. Mungkin di sini banyak di Keluang ya, di Keluang Johor. Bagi tempoh 14 hari bermula 11 Mei. Kerana daerah terbabit merekodkan sejumlah 512 kes positif COVID-19. Daripada 3,867 ujian saringan dilakukan. Jadi oleh itu bahawa kerajaan telah memutuskan daerah Keluang juga dimasukkan dalam kawasan perintah PKP. Ya. Bagaimanapun saya hairan juga sebab Menteri Pertahanan mengatakan tidak ada lagi PKP yang akan diwujudkan selepas ini kerana kerajaan katanya tidak bercadang untuk melaksanakan satu lagi tempoh perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Sebaliknya, ia akan meneruskan perintah itu secara bersasar. Jadi bila berkata pelaksanaan PKP bersasar juga boleh dilakukan mengikut sistem Hotspots Identification for Dynamic Engagement, HIDE. Jika ada kawasan titik panas, maka akan berlakulah PKP saudara ya. Cuma saya nak santun hari ini, ada catatan daripada seorang pesakit COVID. Elok kita hayati kenyataan. Dia kata catatannya, ini warkah dari seorang pesakit COVID yang sampai ke halaman saya. Dia kata hari ini setelah berada selama 11 hari di ward COVID Hospital Alustar. Suasana di ward ini berbagai. Ada yang pakai mask oksigen, ada yang tidak. Jumlah yang memakai mask oksigen ini mengatasi jumlah yang tidak menggunakan mask. COVID lah virus yang kita tidak boleh ambil mudah. Pada serangan pertama, kita merasai katanya tekak kita kering dan berserabut. Kita mula batuk-batuk kecil. Tapi peringkat ini ramai yang tidak sedar, mereka telah pun dijangkiti COVID. Jadi masih berjalan, menemui kawan-kawan dan mungkin ke supermarket ataupun membeli barang. Dia katanya, saya sendiri bila terasa tekak kering dan terbatuk kecil, saya bertindak segera pergi ke klinik kesihatan untuk pemeriksaan. Ketika inilah saya masih sihat. Tak demam ataupun sakit kepala. 2 hari selepas swab, saya dihubungi oleh klinik mengesahkan saya positif COVID. Dan mereka memajukan berbagai soalan seperti ke mana saya pergi dalam tempoh 3 hari. Siapa saya temui. Sama ada saya pergi ke tempat awam seperti supermarket. Pada ketika itu saya mula takut kerana memang sebelum itu saya tahu keputusan saya ada menemui beberapa orang kawan. Nama mereka saya berikan kepada pihak wajib. Apabila saya dimasukkan ke ward, kerana usia saya katanya dah menjangkau usia 70 tahun. Saya terus ditempatkan di ward kritikal. Ward ini lengkap dengan berbagai peralatan yang diperlukan seperti saluran oksigen, peralatan oksigen dan juga sebuah farmasi kecil.
Terus terang, hampir semua yang melapor ke situ terus diuji paras oksigen darah dalam badan. Jadi saya kena sebut bahawa doktor-doktor muda dan jururawat kita adalah well trained dan very professional. Tak ada keluhan dan tak ada rungutan. Jadi frontliner kita berkhidmat dengan baik. Saya bersyukur kerana saya tidak diserang stroke. Kawan-kawan saya telah diinjek dengan antibiotik dan diberikan beberapa pills anti-inflammation. Ada ubat ini yang mengganggu pankreas dan akibatnya bacaan gula jadi melambung. Saya sendiri sepanjang hayat bacaan gula saya paling tinggi ialah 85. Tapi apabila mengambil dexamethasone, bacaan gula saya terus melonjak jadi 23.0. Ketika ini para doktor menasihatkan saya supaya menerima suntikan insulin. Namun saya menolak dengan baik dan mereka juga faham. Alhamdulillah selepas ubat itu diberhentikan, bacaan gula turun ke paras 10.3. Jadi jangan bimbanglah jika berlaku perkara seperti ini. Pada malam hari wad ini bertukar menjadi ruang batuk yang menakutkan. Dan ada pula yang meronta-ronta kesesakan oksigen. Bagaikan diatur, pesakit akan mula batuk selepas maghrib hinggalah ke waktu pagi. Tidak henti-henti katanya. Bayangkan suasana dalam wad bagaikan suatu orkestra yang sumbang lagi memilukan. Dalam keadaan resah, kedengaran sayup-sayup suara memanggil ibunya yang dah berpuluh tahun pergi. Ada yang menyeru nama Allah dan merayu memohon pertolongan. Dan ada pula yang mengalirkan air mata tanpa suara. Ini pengalaman beliau catatkan bahawa beliau adalah menjalani rawatan COVID-19 di salah sebuah hospital di Kedah. Tapi bagaimana katanya, saya tabit kepada petugas barisan hadapan. Dalam kes ini kepada para doktor muda dan jururawat. Mereka tidak biarkan pesakit menderita tanpa datang bertanya khabar dan membantu memberi ubatan dan air. Saya tersentuh bila melihat seorang jururawat basah bagaikan pakaiannya boleh diperah. Jam ketika itulah melewati 12 tengah malam. Tapi dengan senyum mesra dia menyapa kita. Pakcik okey? Nak apa yang boleh saya bantu? Ucapan begini sebenarnya adalah penawar kepada kami yang menderita kesakitan. Jadi katanya kerajaan Malaysia adalah antara kerajaan terbaik di dunia ini. Sentiasa memikirkan tentang kebajikan rakyat. Menyelesaikan keluhan rakyat tanpa kira bangsa. Kebaikan melampaui adalah tidak baik dalam kita menangani wabak COVID-19. Jadi saya ingin mengesyorkan agar tindakan drastik diambil secara segera untuk kita mengekang wabak pandemik ini. Saya berpendapat SOP hendaklah disanakan secara keras dengan menekan tindakan undang-undang bagi maksa setiap orang, setiap rakyat matuhnya. Jangan kita kisahlah tentang komen-komen yang negatif. Kita kena selamatkan negara kita. Dia mencadangkan supaya pasar ramalan ditutup segera, faktor ekonomi, jika dibandingkan dengan keselamatan kesihatan kita, kena utamakan kesihatan. Ya, jadi pergerakan perjalanan diperketatkan katanya seperti mula dulu. Kita kena ada sense of responsibility. Jika hari ini saya yang jadi mangsa, esok mungkin saudara atau isteri atau anak atau cucu saudara. Berilah kerjasama dengan frontliner. Jangan sombong dan jangan fikir tentang status. Kerana COVID doesn't care who you are. It kills. Akhir kata, dia kata COVID bukan satu sandiwara politik. Ianya betul-betul membunuh. Jika kita berada dalam kalangan warga emas, berdoalah semoga dapat melepasi ujian yang dahsyat ini. Saya bersyukur kepada Allah kerana telah menyelamatkan saya menyeberangi gelora lautan COVID yang tidak berpantai. Ini adalah kiriman daripada Tuan Haji Johari Bakar daripada Hospital Besar di Alor-Star. Jadi saya harap supaya saudara yang mendengar pencerahan saya malam ini dapat menghayati kenyataan beliau. Pertama sekali saya melihat bahawa frontliner kita, para jururawat, para doktor melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan mereka tidak sombong. Macam dia kata tadi, seorang jururawat tu jam 12 tengah malam, badan basah bajunya, berpeluh. Tapi dia masih lagi menguntungkan senyuman untuk memberi rawatan kepada pesakit. Inilah yang saya rasakan tersentuh hati saya melihat bahawa warga bangsa kita ini mulia hatinya. Walaupun orang nak kata apa pun, tapi sebab itu mereka ni perlulah dinilai, bukan tidak cukup dengan terima kasih. Mereka sanggup meninggalkan keluarga, berada di lapangan bersama-sama untuk menentang COVID-19. Jadi sebab itu saya baca hari ini, saya merasakan bahawa setiap warga perlu tahu apabila anda berada dalam ward untuk rawatan COVID ini, bukanlah sesuatu yang mudah. Satu malam yang sepi tapi dipenuhi oleh teman-teman rakan-rakan yang dijangkiti COVID-19 ini, penuh dengan batuk, sakit, mengerang dan sebagainya.
Terima kasih Tuan Haji Johari Abu Bakar kerana memberi kiriman kepada saya untuk saya war-warkan kepada saudara supaya kita mengambil iktibar benda ya. Baik saudara, usai COVID-19 kita tazkirah singkat sedikit. Tazkirah ini tentang ketika rezekimu habis maka ajal pun tiba. Ini kena ingat saudaranya sambungan daripada 2 malam lepas. Kesedihan orang atas kepergianmu ada 3. Orang yang kita tinggalkan, kesedihan mereka ada 3. Itu pertama, orang yang mengenalmu sepantas akan mengatakan kasihan. Orang kedua, teman dan sahabatmu akan bersedih beberapa saat atau beberapa hari. Tapi kemudian mereka kembali pada rutin dan canda tawa mereka. Ketiga, kesedihan mendalam di rumah. Keluarga kita akan bersedih seminggu, 1-2 bulan atau hingga 1 tahun. Kemudian mereka juga akan meletakkanmu dalam album kenangan. Demikianlah kisah kita di antara manusia yang telah berakhir. Anda hanya tinggal album kenangan. Kisah anda sebenarnya baru dimulai bersama sesuatu yang nyata, iaitu alam akhirat. Telah lepas darimu ketampanan, kecantikan, harta, rumah, kedudukan, jawatan, anak, isteri, suami. Kehidupan yang sesungguhnya baru dimulai. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah anda telah siapkan untuk di alam kubur dan akhiratmu? Ini adalah kenyataan yang akan terjadi dan perlu direnungkan. Cek, semak ibadahmu yang wajib dan yang sunnah. Semak amal soleh dan sedekahmu. Semak perilaku dan tingkah lakumu. Semoga kita semua menyiapkan bekalan untuk kehidupan yang kekal dan selamat di akhirat. Jika anda membantu mengingatkan orang lain dengan menyebarkan posting ini, insya-Allah anda juga akan mendapat buah dari peringatan anda ini dalam timbangan amal kebaikan pada hari akhirat. Jadi saudara, itulah sedikit tazkirah kita malam ini. Kita ingat bahawa apa yang kita lakukan di dunia ini adalah bersifat sementara, saudara. Baik, usai kita pencerahan tentang tazkirah pendek, jangan lupa e-commerce. E-commerce ini untuk kehidupan. Kehidupan perlu diteruskan. Jadi keluarga saya masih lagi berniaga, berdagang. Dan kalau saudara punya produk, silalah hubungi. Anak anda saya itu Al-Azhar. Di talian 011-330-41241. Ya, kalau berhubung dengan Azhar, boleh juga memesan renang tok dan kuih bahulu berdal. 3-4 hari lagi nak raya dah ni. Ataupun boleh berhubung dengan Siti Farehah. Di talian 017-711-4300. Kalau Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Dan kalau di kawasan anda yang tinggal di sekitar Lembah Kelang ini, memerlukan buah-buahan, nak mendapatkan buah-buahan yang segar dan harganya di bawah harga pasaran, berhubunglah dengan Syauqi 012-357-5703. Usai e-commerce. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi kalau negara kita berbelanja tanpa had, maka negara kita akan bankrupt. Kalau negara berbelanja tanpa ada imbangan, tidak dibincangkan di parlimen, maka tentulah kita akan tersasar. Jadi kerana itu kita minta kalau boleh segeralah parlimen ini dibuka semula supaya dapat dibincangkan secara tuntas. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah integriti pemimpin ataupun jati diri seorang pemimpin. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni juga pantun daripada Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil yang jauh di Perlis? Warga Perlis cuma satu je yang kita hari ni Pak Nazil. Kata Pak Nazil, menikmati lalap di pekan lukut air bandung bersama cikgu. Lorong gelap jangan diikut. Takut tersandung, bahaya menunggu. Ini beliau melihat menasihati warga net. Lorong gelap yang tak begitu baik, yang di luar peradaban kita, jangan diikut kerana takut tersandung dan bahaya menunggu. Kemudian katanya lagi, buah pedada bawa ke hulu, jambu susu di atas meja. Orang tiada perasaan malu, janji palsu, disanjung dipuja. Ini kalau orang yang tak ada rasa malu, dia berjanji je lah. Mereka berjanji, tapi tidak akan menunaikan.
Saya cantik tengok bini arti persahabatan. Ada satu kiriman saya dapat oleh GH Din daripada Friends of Rahman Bakar. Sahabat saya dalam dia punya wallsnya. Saya rasa elok kita baca, seronok saya baca. Ini pencerahan malam ni, biar kita hiasi bulan puasa ini dengan kalau ada kelucuan kita sama-sama senyum. Ini tentang dia kata penilaian persahabatan di mata cikgu. Bagi cikgu bahasa Malaysia, dia kata sahabat itu selamanya. Tetapi cikgu bahasa Inggeris pula, dia kata best friend forever. Sementara cikgu sejarah pula kata mengingati sahabat adalah kenangan. Cikgu matematik pula berkata nilai persahabatan tidak terkira. Sementara guru atau cikgu moral dia akan berkata bahawa sahabat adalah teladan. Bagi cikgu ekonomi, dia akan mengatakan bahawa sahabat tidak ternilai dengan wang. Sementara guru-guru sains pula dia kata tanam nilai persahabatan di hati. Sementara cikgu biologi kata sahabat itu kekal dan hidup untuk selamanya. Sementara cikgu sastra yang mengajar sastra pula dia kata sahabat begitu indah. Cikgu latihan jasmani pula dia kata sahabat adalah ini cikgu PJK dia kata sahabat bukan untuk dipermainkan. Cikgu jasmani. Bagi cikgu seni pula dia kata sahabat adalah lukisan yang mewarnai hidup setiap hari. Bagi cikgu agama pula dia kata sahabat til jannah. Sementara cikgu sains, sahabat yang kreatif berinovasi tinggi. Bagi cikgu yang mengajar mata pelajaran akaun dia kata sahabat yang sejati boleh dikira. Sementara cikgu yang mengajar geografi, bini dia kata terokalah dunia bersama sahabat sepanjang hayat. Bagi cikgu yang pencin katanya tetap bersahabat walaupun berlainan fahaman parti politik. Jadi untuk itu hargailah sahabat-sahabat yang ada walau apapun status kita. Jangan bawa pangkat, wang, populariti, nama dan agama dalam persahabatan. Jadi terima kasih kerana kita terus setia bersahabat. Saya juga Songkok ni saya Badri Ismail. Songkok boleh kat mana tu? Dah tutup hari ni di Jalan Masjid India. Itulah nilai persahabatan saudara ya. Saudara hari ini Aqsa bergolak lagi. Dalam kita tersenyum dalam musim ini kita menyambut kemuliaan Ramadan ini. Jadi saya ingin mencoretkan sedikit tentang Al-Aqsa. Kemarin terukir catatan pilu di kanvas peradaban bangsa. Teman dan saudaraku, para mujahid di bumi Palestin, tewas di baham keangkuhan puak Zionis. Mereka menerpa dan membasahi lantai Masjidil Al-Aqsa dengan siraman darah saudara-saudaraku. Rejim Zionis, kalian memang kelahiran anak sial tunjuh keturun. Tega mencemarkan terminal awal baginda Rasulullah, meniti titian Sidratul Muntaha. Doa kami, semoga Allah kirimkan berburung ababil sekali lagi membawa batu hitam dari Sijil, gugurkan di pundak kepala tentera rejim Zionis agar mereka merasai kepedihan sepenuhnya. Saudara-saudaraku di bumi Palestin, anda tetap saudara dan sahabatku. Kepedihan anda adalah kepedihan kami juga. Ini yang sempat saya coretkan sebab saya terkesan melihat bagaimana umat Islam diperlakukan sebegitu rupa oleh rejim Zionis. Sebab itu baginda Rasulullah SAW mengatakan jangan sekali-kali kamu berbaik dengan Yahudi. Ini Zionis ni, Yahudi ni memang begitu hatinya hitam. Jadi sebab itu saya akan terus menyokong ketegasan pimpinan kerajaan dari dulu, kini dan selamanya. Kita tetap tidak akan mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka merampas tanah-tanah milik warga Palestin dan mereka merajalela melakukan pembunuhan demi pembunuhan. Tak mengapalah, kita ada Tuhan. Tuhan melihat segala-galanya. Saudara-saudara sahabat tak punya sikap telunjuk lurus kelingking berkait. Betul. Kalau kita bersahabat, jangan kita ada persahabatan telunjuknya lurus tapi kelingkingnya berkait. Jangan saudara ya. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan, saya memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live
saya dan masuk ke channel YouTube ataupun dalam apa Instagram dan sebagainya, anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis ataupun memindahkan komen-komen saya ini ke dalam YouTube dan sebagainya. Pihak saya tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Untuk saudara berbicara dengan saya, kalau saya sempat, saya akan santuni. Saya terpaksa mengingatkan ini kerana memang itulah yang sering diingatkan oleh teman-teman saya dari pihak berkuasa, dari pihak guaman. Saya terpaksa, walaupun saudara tak suka, saya kena buat juga. Sebenarnya hari ini saudara, hati saya amat tersentuh. Sebab bila saya melihat, saya menatap apa yang tular dalam media sosial. Peristiwa itu berlaku di Jalan Masjid India pagi tadi, hari ini, tengah petang tadi. Iaitu waktu pagi, jam 10 pagi, pihak berkuasa, pihak polis, apa semua datang memberitahu pada peniaga-peniaga di situ supaya jangan berniaga kerana perintah kawalan pergerakan. Mereka pun bingunglah kerana mengikut kenyataan daripada menteri, bermula daripada 10 bulan malam. Itu jam 12 tengah malam. Tapi bagaimanapun, inilah warga kita ni sentiasa akur, ikut. Kalau itu yang dititahkan, itu yang diperintahkan oleh pihak berwajib, mereka akur. Tiba-tiba, ini sebab mereka datang suruh buka kanopi, segala kemas barang-barang, maka pekerja itu dengan kehampaan, cubalah membungkus barang-barang mereka tu berkemas-kemas untuk dibawa balik. Tiba-tiba jam 2 petang datang pula bagi tahu boleh berniaga. Alasannya kerana salah tafsir, salah dengar ke salah arahan. Saya kata ni apa benda ni? Ini kerja gila. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Sebab itu saya kata, pimpinan hari ini bercelaru habis. Dan sebab itu saya katakan, menteri kata begini. Menteri itu kata begini. Perdana Menteri kata, kalau dah buat ni imunisasi 2 dos, boleh rentas daerah, boleh rentas negeri. Kata Menteri Pertahanan, tak boleh. Kata Menteri Haiwan Dalam Negeri, tangkap masuk penjara. Kata Menteri Kesihatan, kena dapat rawatan. Jadi rakyat keliru habis. Marah saya ni sebenarnya. Ini begitu keadaan saudara. Jadi kita nak ikut mana ni? Buka TV, kata Menteri Pertahanan, kita adakan PKP, tak boleh bergerak. Tak boleh rentas. Kata Perdana Menteri, boleh rentas. Di macam mana nak ikut ni? Kemudian, kata Menteri Sains, ini hanya kawasan-kawasan yang dikenal pasti. Mempunyai catatan merah. Kalau gelombang kat situ, maka tak boleh. Tempat lain, okey. Jadi, Saudara Abdul Ghani, begitulah berbolak balik. Satu arahan, satu penjelasan yang tidak tuntas yang rakyat pening. Kenapa jadi begini? Sebab itu saya katakan, bila saya cakap Menteri Cahaya, mereka marah. Nah, jadi sepatutnya setiap-tiap kementerian sebelum membuat sesuatu keputusan itu disemak imbang dulu. Bincang. Ya, apakah kabinet tidak berbincang? Ini yang saya katakan bahawa kabinet kita ni besar kemungkinan mereka tidak bermesyuarat, tak berbincang. Main redah saja. Datuk, jangan panah hati. Saya kadang-kadang bila melihat cara mereka melayan warga, saya tersentuh. Sebab saya adalah golongan marhain. Sebab bagi saya, teman-teman saya nak cari dalam keadaan susah. Ini keadaannya. Saudara, jadi dalam suasana yang sebegini sepatutnya pimpinan lebih berhati-hati sebelum mengeluarkan sesuatu fakta, sebelum mengeluarkan sesuatu arahan. Rakyat cinta damai pasti ikut. Tapi janganlah jadikan macam mana berlaku di Masjid India tadi. Pukul 10 tak boleh berniaga, suruh turunkan kanopi, suruh berkemas barang. Dia berkemas barang dia, ikut. Jam pukul 2 petang boleh berniaga pula. Ini saya hairan. Ini yang saya katakan, sometimes I cannot brain. Fikiran saya tak boleh nak berfikirlah kalau begini tingkah cara mereka melaksanakan kepimpinan. Rosak negara kita ni. Sebab itu saya hari ini sebagai mana yang kenyataan Saudara Hisham Jalil kata, hari ini adalah hari ulang tahun
Hari ulang tahun yang ketiga, kita mengalami titik hitam. Hari ini genap 3 tahun Parti Pribumi Bersatu menjadi kerajaan dan menjadi Perdana Menteri. Dia tak kisahlah Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional ke, tetapi pimpinannya Parti Pribumi Bersatu. Ini kena jelas, kena faham. Dia bukan ini DAP, bukan PKR, bukan Pejuang, bukan UMNO, bukan PAS. Hari ini 3 tahun berturut-turut pimpinan negara, Perdana Menterinya datang daripada Parti Pribumi Bersatu. Dan mereka bertanggungjawab terhadap setiap manifesto yang dilontarkan. Tapi bila mereka katakan manifesto itu bukan kitab suci, kita pun nak kata macam mana? Jadi keadaan sekarang ni, jadi kita warga marahan yang miskin ni, jangan haraplah ada bantuan. Kerana setiap yang miskin perlulah menerima cadangan kerajaan untuk mengatasi kemiskinan mereka. Sungguhnya mereka yang miskin mempunyai masa yang panjang untuk membuat lain-lain kerja. Bukan dengan kerajaan memberi brim. Itu kenyataan Dr. Mahathir pada 7 November dulu. Hari ini juga ternyata bahawa hutang negara sudah pun mencecah 1 trilion ringgit. Macam mana nak bayar? Macam mana nak bayar? Janjinya nak buat kereta terbang, mana pergi? Kesan daripada COVID, pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja yang saya nyatakan tadi, lebur. Moratorium tak sampai sebagaimana yang kita minta. Jadi segala-galanya sekarang ni terumbang-ambing. Yang susahnya rakyat. Jadi saya mengharap saudara-saudara semua ingatlah, ini adalah tahun ketiga kita berada dalam kehidupan yang teramat sukar, di mana negara dipimpin oleh Parti Pribumi Bersatu. Ini mereka tak boleh nak nafikan. Saya sebab apa? Kerana saya melihat sebenarnya percanggahan kenyataan yang dibuat oleh menteri membuatkan rakyat pening. Saya kata, apa punya mengarut? Memang mengarut. Macam saya kata tadi lah, bahawa Perdana Menteri kata 2 kali dos suntikan vaksin boleh rentas negeri. Tapi Menteri Haiwan Dalam Negeri kata, kalau langgar, masuk penjara. Lebih wow lagi, kata Menteri Teknologi Khairi Jamaluddin, kawasan dikenali sebagai Hotspots Identification for Dynamics Engagement, HIDE. Sedapnya bahasa. Maklumlah, dia orang Oxford, dia tak reti nak menterjemah dalam bahasa Melayu gamaknya. Jadi kita kena terjemah sendirilah apa maksudnya Hotspot Identification for Dynamic Engagement, HIDE, kata Menteri Sains. Jadi katanya kalau gitu kawasan dia kena tutup. Tapi Menteri Pertahanan kata hari-hari dia kata, ni sebab itu saya melihat kenyataan daripada Sabah. Mantan Ketua Menteri Sabah, Datuk Saleh Said Keruak, dia menghantar kiriman, dia kata kementerian ni dia kena synchronize lah, kena sealiran lah. Sebab pelbagai percanggahan tidak menyelesaikan masalah. Kenyataan yang bercanggah di antara menteri dengan menteri itu bercanggah. Bagi Sabah katanya, beliau risau apabila kegagalan komunikasi antara menteri sama menteri menimbulkan keresahan di kalangan para peniaga, terutama yang mahu merebut peluang saat kehadiran musim-musim perayaan seperti ini. Sebab itu beliau minta, kalau boleh menteri, biarlah satu orang yang bercakap dan ikutlah sepenuhnya. Bukan orang ni kata begitu, orang ni kata begini. Halia, benda ni, saudara Hai Suja, benda baru ke hutang negara 1 triliun? Najib belanja juta-juta pun boleh claim tak tahu duit datang dari mana. Saudara IG saya tak tahulah. Datuk Seri Najib sekarang ni dia tengah bersiaran dalam live UMNO sempena 75 tahun UMNO ya. Dan hari ini saya ingin juga menyantuni tentang titian para awliya. Sekarang ni kita melihat sekarang ni mufti pun kena keji. Kerana untuk mencari ulama yang zuhud ataupun bukan ular dalam semak, dia sebenarnya kita menginginkan biarlah umara mendatangi ulama. Yang sering saya katakan, bukannya ulama mendatangi umara. Cuma mari kita santun kisah seorang mufti
yang dikatakan pekak dulu. Satu ketika dahulu, satu orang menteri, seorang mufti. Saya nak buat cerita malam pencerahan saya tentang kisah seorang mufti yang bercanggah dengan pimpinan. Dia kekal dengan apa keputusannya. Kejadian ini bagaimana mufti tersebut dihina oleh pimpinan. Kerana bukan kali pertama. Ada kisah seorang menteri yang melawan Perdana Menteri keempat, iaitu Tuan Guru Allahyarham Datuk Ishak Bahrom, iaitu Mufti Selangor. Dari tahun 1985 hingga 1997, beliau sentiasa bertelagah dengan pimpinan. Salah satu punca almarhum menjadi mufti yang sangat tegas adalah kerana waktu beliau diangkat menjadi mufti di Selangor, almarhum Sultan Selangor sendiri ketika menyerahkan watikah sebagai mufti kepada beliau, Sultan bertitah. Ini titah Tuanku Sultan Selangor, dia kata, saya serahkan urusan agama ini kepada Datuk. Jika Allah bertanya kepada saya tentang urusan agamanya di akhirat kelak, maka saya akan tunjuk ke arah Datuk. Pesanan inilah akhirnya menjadi punca beliau sangat konsisten dalam mendaulatkan Islam di tengah rencah kemodenan negeri ketika itu. Beliau bekerjasama dengan peguam-peguam syari'i Selangor bagi memperkasakan undang-undang jenayah syariah, menentang sedaya upaya ajaran sesat seperti pengharaman 12 kumpulan dan sentiasa dominan bersuara melawan ancaman liberal yang berselindung di atas nama hak asasi manusia. Kemudian ada peristiwa pada tahun 1997, iaitu pertandingan Ratu Malaysia di Subang Jaya. Adalah merupakan permulaan krisis antara Allahyarham Datuk Bahrom ini dengan kerajaan pusat yang ketika itu dipimpin oleh Tun Mahathir. Fatwa Selangor 1995 telah mengharamkan penyertaan mana-mana umat Islam dalam pertandingan seumpama itu. Jadi kerana waktu itu ada 3 orang gadis Islam yang terlibat dalam pertandingan terjadi itu telah ditahan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi kerana tangkapan itu menimbulkan polemik apabila Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri secara terbuka mengkritik kaedah penangkapan mereka. Sedangkan urusan agama adalah di bawah kuasa negeri dan bukannya persekutuan. Krisis ini menjadi panjang apabila Datuk Ishak dalam satu ceramahnya memberi amaran kepada umat Islam yang merendahkan hukum agama seperti hudud. Tegah beliau, sesiapa yang bersenda hukum Islam boleh gugur akidah tanpa mereka sedari. Jadi walaupun ceramah tersebut bersifat umum, tapi sebahagian daripada ahli politik telah mentafsirkan perkataan almarhum itu sebagai serangan ke atas Dr. Mahathir yang sebelum ini dilihat sangat cynical dengan usaha Kelantan yang mahu melaksanakan undang-undang syariah. Kira-kira 2 bulan selepas itu, beliau telah dipecat ataupun ditamatkan kontraknya dengan hanya satu memo dari Kuala Lumpur kepada Kerajaan Selangor yang berbunyi, ini ayatnya ya, singkirkan Ishak Bahrom. Dia penghalang kemajuan. Ini diceritakan sendiri oleh Datuk Ishak pada tahun 2004. Jadi Datuk Ishak Bahrom kemudiannya meneruskan kerja dakwah secara bebas dan aktif setelah beliau disingkirkan dari jawatan sebagai mufti. Sebab itu beliau memilih masa itu menyertai parti PAS yang dipimpin oleh Tuan Guru Nik Aziz. Kerana bagaimanapun beliau dilantik sebagai ahli syurah ulama selama 2 penggal antara tahun 2001 hingga 2007. Sehinggalah beliau menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sungai Buloh pada Januari 2008. Almarhum Sultan Selangor kemudiannya bertitah agar setelah mendapat tahu bahawa Datuk Ishak Bahrom ni telah meninggal dunia, almarhum Sultan Selangor telah bertitah agar pengkebumian beliau dijalankan mengikut istiadat negeri di makam di Raja Selangor. Titah Tuan Kuat Sultan itu menunjukkan walaupun beliau ketika hayatnya banyak diperlekeh oleh golongan tertentu yang berkuasa, tapi jasa dan ilmunya tetap dihargai dan dihormati oleh pihak istana. Begitulah kisah seorang mufti yang menerima nasib selepas melawan seorang Perdana Menteri. Kesusahan tidak menyebabkannya pekak dengan rintihan kekeliruan umat. Semoga Allah membalas jasa dan pengobaran guru kami yang mulia almarhum Tuan Guru Datuk Ishak Bahrom yang sehingga ke hari akhir hayatnya tidak pernah terhenti kasih dan cinta kepada agamanya. Pimpinan hari ini pula, saya lihatlah sendiri, macam apa yang mengaku nak laksanakan hukum hudud. Tapi apa kenyataan? Kita lihat setelah mereka berada dalam kerajaan. Saya bukan nak mengkritik, bukan saya nak mencerca, tapi ini realitinya. Setelah berada dalam kerajaan, saya tengok dalam ciapan muka buku Facebook semalam catatan Tuan Guru Haji Hadi.
Apa dia kata? Dia kata PAS sukar untuk melaksanakan hukum hudud. Itu cicipannya. Culipan yang ditulis oleh Tuan Guru Haji, dia kata PAS sukar untuk melaksanakan hukum hudud. Sedangkan beliau kini sudah berada dalam kerajaan. Habis selama ni bergelojak seluruh negara, mau laksanakan hudud. Malahan dia kata kalau dia berada di anjung kuasa, akan pasti melaksanakan. Mana? Kesan daripada itu, teruk juga Tuan Guru ni kena serang. Seruk, saya lihat bagi saya, sebagai umat Islam, kita menuntut penjelasan daripada Tuan Guru Haji Hadi, kenapa sukar hudud untuk dilaksanakan. Kerana hal ini bukan kerana hudud yang menjadi isunya, tetapi menjernihkan kekeliruan dan mendedahkan kepada umat Islam dalam negara kita agar tidak terpesong. Urusan agama tidak boleh sewenang-wenangnya menjadi modal politik mana-mana parti politik. Ia hendak adalah hak mutlak Allah. Hudud digunakan oleh PAS selama ini berpuluh tahun untuk memburukkan UMNO, menyerang parti UMNO dan kerajaan Barisan Nasional. Tapi bila mereka berada di anjung kuasa, sekarang ini dah ada kuasa, tiba-tiba pula menjadi bisu dan pekak. Kenapa tidak bersikap bagaimana Tuan Ishak Abah Rom, mantan Menteri Selangor. Beliau menjadi mufti di negeri Selangor. Dia walaupun dipecat, dia tak ada peduli, tak ambil kisah. Sebab baginya bukan jawatan yang dikejar. Sebab itu saya katakan pentingnya ulama tidak mendatangi umara. Biarlah umara mendatangi ulama. Itulah saudara sedikit ceritapan saya. Tak tahulah. Saya dapat kiriman banyak ni. Ini sahabat-sahabat saya saya ketawa sebab saya tertarik dengan saranan Ibu Kas ini. Sahabat saya, saudara Fakrul dari Terengganu. Dia hantar kiriman pada saya. Dia kata, beliau tertarik dengan saranan Ibnu Katsir, iaitu kaum muslimin tidak memerlukan agama selain agama Islam. Tiada Nabi sebagai uswah hasanah selain Nabi Muhammad SAW. Dan tiada satu pun yang haram kecuali yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW, serta tiada suatu aturan atau peraturan kecuali yang telah ditetapkan oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi akidah, syariat, akhlak perlu dijaga. Jangan kita tertipu dengan nama ulama. Yang bawa Islam yang betul adalah ulama. Yang bawa Islam dengan cara tak betul pun ada juga ulama juga katanya. Yang bawa sunnah Rasulullah mengaku ulama. Yang bawa bid'ah pun ramai mengaku ulama. Yang bawa takfiri pun ulama, dan yang larang takfiri pun ulama juga katanya. Jadi yang bawa Islam kasih sayang adalah ulama. Dan yang bawa Islam perpecahan, hizbiyah, maki hamun pun ulama juga. Jadi ujian ini kita harus melihat, kita harus mentafsir, melihat dengan penuh kebenaran. Ya, kita berdoalah pada Allah SWT supaya kita diberi hidayah, dapat membezakan mana satu ulama ataupun ular dalam semak. Sebab itu saya tertarik hati, tapi masa tak ada untuk saya untuk menceritakan ni. Tapi tak apalah. Saya rasa malu hari ini sebenarnya sebab Kementerian Kesihatan Indonesia dalam kenyataan dalam media sosial dia mengatakan jangan jadikan kegagalan menangani kes COVID-19 sebagaimana di Malaysia. Jadi mereka hari ini tidak lagi melihat Malaysia ini sebuah negara yang boleh dicontohi yang baik. Dia kata, Menteri Kesihatan dia kata, jangan jadikan kegagalan di Indonesia menangani wabak COVID-19 sebagaimana Malaysia. Artinya kita gagal. Amarah itu muncul keadaan penularan wabak negara itu kian stabil menjelang hari raya. Manakala kita di Malaysia dan India kini mengalami peningkatan yang banyak. Ini saya bukan nak kata apa, saya beri pencerahan. Janganlah ganggu saya ya saudara. Kemudian saya melihat ada tulisan, ini orang lama, pejuang dalam UMNO dulu. Beliau pernah menjadi ahli majlis tinggi dan naib ketua pergerakan wanita UMNO Malaysia, iaitu seorang peguam Hajah Marina Yusof. Beliau menzahirkan satu pandangan persoalan. Dia kata, kenapa dan mengapa? Sekarang dah jelas bahawa COVID-19 adalah angkara manusia, khianat untuk mengurangkan bilangan penduduk dunia katanya. Ia adalah biological warfare. Vaksin yang direka adalah rancangan segolongan yang tamak untuk memperkayakan diri mereka. Jelas juga bahawa vaksin tidak membawa manfaat kepada kita, malah ramai juga yang kena penyakit selepas menerima suntikan. Oleh kerana itu, kata Puan Marina,
Kenapa kerajaan terus menipu rakyat? Kenapa kerajaan tidak hentikan kegunaan vaksin yang dijual dari barat? Mengapa harus memaksa rakyat menerima vaksin? Selama ini KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, berjaya mengatasi mereka yang terjangkit. Kenapa tidak diteruskan tanpa vaksin? Yang kita kena kawal ialah jangkitan baru dan amalkan SOP yang penting, iaitu social distancing atau jarak 2 meter. Itu penting. Basuh tangan, pakai pelitup bila di tempat orang ramai. Jadi kenapa kerajaan masih kejar vaksin yang tak guna ni katanya? Kenapa perbodohkan rakyat? Beliau berharap agar pimpinan mengkaji dan berfikir semula dan segera hentikanlah segala omongan yang muka-muka ini. Bagi kebebasan bergerak bebas kepada semua supaya minda dan badan kita selalu bergerak dan sihat. Jangan kawal pergerakan kita. Invasion of privacy kerana kena rakam tiap-tiap pergerakan kita. Ini jelas angkara politik untuk mengekalkan kuasa. Ini kenyataan daripada Puan Marina Yusof. Beliau seorang peguam dan juga seorang pejuang. Sebab itu beliau menuntut supaya kerajaan memulangkan kuasa kepada rakyat dengan membenarkan parlimen bersidang. Kata Puan Marina, gaji-gaji menteri sepatutnya dikurangkan 50% ataupun lebih. Kata duit dah kurang, tapi semua gaji mereka terlalu tinggi. Sepatutnya amalkanlah cara hidup yang sederhana. Menteri yang tidur semasa bekerja mesti dibuang dengan segera. Perdana Menteri juga tidur ke katanya? Tak ambil tahu dan tak ambil tindakan langsung. Jadi kalau gitu katanya eloklah letak jawatan dan bagi orang lain yang lebih layak untuk terus mentadbir negara sebelum semuanya hancur. Rakyat Malaysia tidak bodoh, tapi malangnya mereka diperbodohkan. Semoga Allah melindungi kita. Allahu Akbar. Ini adalah catatan Hajah Marina Yusof, bekas ahli politik dan masih lagi sebagai seorang peguam. Ya, saudara, sebenarnya pada 20 Ogos lalu, tahun lalu, 20 Ogos dulu, Yang Mohamad Mulia Tengku Razali pun dah menyatakan banyak persoalan mengenai Pfizer yang tidak terjawab. Kerana menurut Yang Mohamad Tengku Razali, dia kata ada laporan mengatakan vaksin Pfizer sebenarnya tidak akan menghalang penularan virus itu. Sebaliknya hanya menahan simptom dan daya tahan vaksin itu juga tidak lama. Jadi untuk apa dia beli vaksin itu sekiranya ia tidak mampu menghentikan penularan COVID-19 sehingga memaksa kita meneruskan perintah kawalan pergerakan dan seterusnya melumpuhkan ekonomi negara. Ini catatan daripada Yang Mohamad Mulia Tengku Razali pada tanggal 20 Ogos lalu. Jadi sekiranya vaksin Pfizer ini benar-benar selamat, mengapa United Kingdom memberi immunity kepada Pfizer daripada sebarang tindakan perundangan dan pengguna di masa hadapan? Jika kerajaan masih bertegas mahu menggunakan vaksin Pfizer, jadi Yang Mohamad Mulia Tengku Razali mencadangkan supaya ahli-ahli kerajaan terlebih dahulu menggunakannya bagi memastikan ia benar-benar selamat untuk rakyat negara ini. Ia tak bolehlah Khairy Jamaluddin kata dia tak mau pakai Pfizer, dia nak pakai Bengeza lah pernah. Ini keadaannya. Selain itu, kata Yang Mohamad Mulia Tengku Razali, ahli perubatan, penganalisis kesihatan serta ahli-ahli akademik yang sangat menyokong vaksin Pfizer juga cadangkan menggunakan terlebih dahulu. Itu kenyataan Yang Mohamad Mulia Tengku Razali Hamzah. Saudara ya? Baik. Kita ni mengejar masa, berlaju sangat. Ini tentang pemimpin berintegriti. Sebenarnya sekarang saudara, saya sempat mendengar tadi dalam perbicaraan online sempena 75 tahun UMNO di persada politik tanah air, Yang Berhormat Datuk Seri Najib menyatakan untuk menjadi seorang pemimpin politik bukan mudah katanya. Bukan mudah. Bukan seperti guru sekolah. Bukan mudah. Setiap pemimpin itu mesti mempunyai integriti yang tinggi. Kerana kejayaan seseorang pemimpin itu, kata Yang Berhormat Datuk Seri Najib, terletak kepada keberhasilan hasil pimpinannya. Ada kalanya dalam membuat satu keputusan, ia perlu dikaji terlebih dahulu. Perlu dikaji fundamental suatu kelemahan. Kerana kesannya negara boleh berada di kedudukan defisit yang tinggi. Jadi pendapatan kerajaan mesti dinilai sebaik mungkin. Bukannya dengan asyik menjual aset. Dan hari ini, tanpa GST pun, kerana mereka dulu menuduh kerana GST itu harga barangan naik. Tapi hari ini tanpa GST pun yang telah diperkenalkan oleh Sri Najib ini terbukti bukan punca harga barangan naik. Kemerosotan dan kerosakan ekonomi negara yang kita alami selama 22 bulan. Selepas pilihan raya 14 ni, nampaknya kini diteruskan oleh pimpinan yang ternyata gagal. Secara ringgit terus menguncup di pasaran dunia. Negara terus mengumpul hutang ratusan bilion ringgit dan sampai triliun. Dan banyak lagi situasi
yang menggambarkan tenat serta pincangnya kehidupan rakyat. Namun, siapa yang ambil peduli? Kerana itulah, saya sering mengingatkan anda semua, eloklah kita jaga diri kita, keluarga kita sendiri. Kerana kita seringkali menyuarakan hasrat rakyat mahukan agar negara ini dipimpin oleh warganya yang mempunyai integriti, jati diri, serta memelihara harga diri dan maruah diri. Serta yang paling utama sekali, menjaga maruah bangsa kita. Jadi kerana itu, hari ini, rakyat teramat dahagakan kehadiran seorang pemimpin sebagaimana yang pernah kita lahirkan. Yang mereka pernah berada dalam era zaman kepimpinan almarhum Tun Abdul Razak. Saya terpaksa quote hari ini. Kerana beliau ternyata seorang pemimpin yang ada integriti. Jadi sebab itu malam ni saya ingin berkongsi pandangan bersama teman-teman tentang pribadi Perdana Menteri Malaysia kedua yang terlalu berjasa dan bukan hanya pada dirinya, pada keluarga, tapi pada negara dan rakyat Malaysia. Tun Abdul Razak, Allahyarham Tun Razak, dalam satu lawatan sewaktu beliau berada di luar negara, masa itu di London, ya. Ini cerita yang benar ni. Almarhum terlupa membawa bekalan ubat gigi dan krim rambut. Jadi dia pun meminta supaya pengiringnya membeli ubat gigi dan krim rambut. Sewaktu sarapan pagi esoknya, maka Tun Razak bertanya, berapa harga ubat gigi dan berapa harga krim rambut? Jadi pembantu pada almarhum Tun Razak ni, dia kata bil-bil pembelian akan dimasukkan dalam tuntutan perbelanjaan perjalanan beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi almarhum Tun Razak terus menegur pembantunya. Pembantu peribadi tersebut ditegur oleh Tun Abdul Razak yang menegaskan bahawa adalah salah untuk perbelanjaan peribadi seorang itu dibayar dari sumber kewangan kerajaan. Itu berlaku di London. Dalam satu insiden yang lain, Tun Razak pernah berhasrat untuk membina sebuah kolam renang di kediaman rasminya di Sri Taman. Tujuannya supaya beliau tidak akan mengganggu kesempatan orang lain juga untuk berenang, beriadah di kelab Taman Tasik. Jadi terdapat seorang kenalan peribadi almarhum Tun Razak menganggarkan bahawa kos untuk membina kolam renang di Sri Taman adalah RM20,000 ketika itu. Jadi apabila Jabatan Kerja Raya mengemukakan anggaran kos sejumlah RM60,000, maka Tun Abdul Razak membatalkan hasrat beliau kerana beliau merasa bersalah menggunakan wang sebanyak itu bagi membina kolam renang di kediaman resmi Perdana Menteri. Jadi pegawai peribadi Tun Razak mencadangkan supaya kerja membina kolam renang tersebut diberikan pada kenalan peribadinya itu dengan kos RM20,000. Pun Tun Razak menolak saranan itu kerana tidak mahu integriti beliau terjejas dengan memberikan kontrak kerajaan kepada kenalan peribadi. Begitulah tingginya integriti almarhum Tun Razak sebagaimana yang dilafazkan oleh Tuanku Raja Nazrin dalam Convention EIC pada 20 Mei 2013. Ini boleh kita refer ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak. Beliau memuji integriti Tun Razak. Dan jadi dalam keadaan begitu saya teringatlah, benarlah bahawa ajaran dan cara Tun Razak menitipkan ilmu kepimpinannya pada seorang sahabat yang paling rapat dengan dia, itu yang Muhammad Mulya Tengku Razali. Saudara jangan marah kat saya menceritakan yang benar. Sebagaimana yang pernah diceritakan pada saya, ya. Jadi amalan Tun Razak itu dijadikan pegangan kepada Yang Muhammad Mulya Tengku Razali. Artinya beliau masih mempunyai kepimpinan yang ada integriti. Semasa beliau bercuti keluar negara. Ini peristiwa. Mungkin saudara dah dengar. Saya terpaksa mengulang, ini peristiwa benar berlaku. Sewaktu beliau bercuti luar negara, Yang Muhammad Tengku Razali seringkali memilih kota London sebagai transit akhirnya atau persinggahan untuk 2 atau 3 hari. Kemudian sebelum beliau pulang ke tanah air, beliau akan membeli keperluan peribadi, baju, seluar, kasut, seluar dalam, baju dalam dan sebagainya. Jadi selalunya sebelum beliau menaiki pesawat keesokan harinya atau lusanya, beliau akan menghantar setiap bil-bil pembelian, resit-resit pembelian, pakaian, segala keperluan yang beritu kepada pembantunya di Kuala Lumpur. Saya kena ingat juga, ya, beliau tidak membawa pembantunya, setiausaha peribadinya atau sulitnya sekali ikut rombongan. Kita ni tidak, menteri kita ni bila menteri berjalan ke luar negeri saja ada rombongan. Boleh katakan satu pejabat ikut.
Not with pemimpin macam mana amalan yang berhormat almarhum Tun Razak. Tak ada. Dia Tengku Razali, dia pergi, yang mengiring dia satu atau dua orang saja. Jadi sesulitnya berada di Kuala Lumpur, dia akan menerima kiriman melalui fax machine. Waktu itu, sekarang tak adalah macam kita ni ada web, WhatsApp dan sebagainya. Tidak. Dia hantar fax keterangan apa yang dibeli waktu di London. So, bila dia balik saja, maka setiausaha pada Tengku Razali ni, kalau dia tahu yang Muhammad Tengku Razali akan sampai jam 5 petang, selalunya waktu sampai dari London ni sekitar 5 petang. Maka setiausahanya, Tuan Haji Ridwan akan pergi berjumpa dengan pegawai kastam. Ketika itu, lapangan terbang di Subang. Yang sekarang ni nak kena jual dah tu. Dulu lapangan terbang Malaysia di Subang tu. Yang kita lupa. Sekarang ni nak buat macam mana dah jual oleh kerajaan pimpinan lagi ni. Jadi, beliau akan berjumpa dengan pegawai kastam di airport dan menceritakan yang Muhammad Tengku Razali ada membeli barangan ini. Bajunya, minyak wanginya, seluar ke, kasut ke, stokis, segalanya. Semua didetailkan. Nilainya berapa. Dan minta supaya ditaksir cukainya berapa. Itu cara amal dia. Jadi bila Tengku Razali sampai di Kuala Lumpur, dia berjumpa dengan setiausahanya, dia akan bertanya, Ridwan, dah bayar ke belum? Dia bayar apa ku? Cukai saya. Dia kata tak boleh ku. Dia kata sebab pegawai kata tak payah bayar. Mana boleh begitu katanya. Maka beliau minta supaya Haji Ridwan panggil pegawai kastam yang berada di airport itu. Dia tanya kenapa you tak nak cukai saya? Dia kata sebab Jabatan Kastam duduk di bawah Kementerian Kewangan. Menterinya Tengku Razali. Dia kata macam mana nak cukai bos menteri? Dia kata tak boleh. Pendapatan negara adalah hasil daripada cukai. Kalau you tak cukai, macam mana saya nak bayar gaji awak? Macam mana saya nak dapat gaji saya? Begitulah pimpinan negara kita menjaga integriti. Kita ni tidak. Kalau dapat pelepas cukai dekat airport, terasa besar sangat diri kita. Banyak kalangan pemimpin balik dari luar negeri, beg-begnya tidak diperiksa. Simpan terus sampai ke rumah. Dan mereka tidak membayar cukai. Ini merosakkan negara. Ini yang kita katakan bahawa kita memerlukan pemimpin yang ada integriti. Jadi dalam keadaan begini, kita rindukan zaman Tun Razak. Kita rindukan. Sebab itu sekarang ni kita menuntut. Sebab saya dapat kiriman daripada seorang veteran Angkatan Tentera Malaysia. Dia kata, dia minta supaya tender di Kementerian Pertahanan, sebab ini dia kata tender Kementerian kabarnya sejak akhir-akhir ini, sebut harga dan tender di MINDEF hanya dikuasai oleh kartel politik. Sama ada kartel menteri ataupun kartel timbalan menteri serta kartel KSU. Ini kiriman pada saya. Jadi sebab itu dia kata perkara monopoli semua tender dan sebut harga dan dilantik di kalangan kroni kerana akan mendapat komisen dari kontraktor yang dilantik berlaku kerana kononnya untuk dana politik. Jadi pegawai lantikan politik mencampuri dan menguasai urusan perolehan dan bekalan di MINDEF. Begitu juga dengan pegawai KSU katanya. Jadi mereka berebut antara tiga kartel ini. Jadi pegawai menteri, pegawai timbalan menteri. Jadi sebab itu kini bila keadaan begitu berlaku, jadi syarikat-syarikat lain penat mengisi borang aja. Penat mengisi borang tender saja kerana ada kesepakatan. Jadi dia bukan ada pegawai lantikan politik di MINDEF, bukan ada pegawai KSU, cukup-cukuplah dia kata mengambil komisen. Biarlah tender dan sebut harga diuruskan oleh pegawai MINDEF yang sememangnya berpengalaman dalam bidang ini. Jadi beliau minta kepada ketua pengarah SPRM, intai-intailah di MINDEF perkara itu. Ini yang saya terima daripada seorang veteran IRTM, Angkatan Tentera Malaysia. Saya mengatakan bukan hanya di MINDEF, di kementerian-kementerian lain juga. Sebagaimana yang berlaku, macam mana yang saya ceritakan 2 malam lepas, yang dilontarkan oleh Saudara Syam Jalil, pada 26 Ogos lalu, dia kata beliau membuat kenyataan terbuka. Bahawa dia kata dalam kemudian dia menuntut agar Zuraidah Kamarudin, Menteri yang bakal ditumbangkan oleh Nurul Izzah ini di Ampang nanti, dia perlu menjawab tentang kontrak runian terus bernilai 170 juta kepada sebuah syarikat. Ini bukan saya kata, ini Saudara Syam Jalil, saya melamparkan balik. Apa yang mereka ceritakan katanya apabila syarikat sebut telah melantik subkontraktor.
sebuah syarikat lain dengan dibayar harga 120 juta. Jadi ada perbezaan 50 juta. Di sinilah letaknya yang kita menuntut supaya pimpinan ada integriti, yang tidak meletakkan kepentingan diri, yang tidak meletakkan kepentingan kroni. Negara menanti, mengharapkan hadirnya pemimpin yang berintegriti, yang tidak lagi mau melayan KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Kita mahu, kita rindukan kalaulah negara kita ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mempunyai jati diri, mempunyai integriti yang tinggi. Saya berkeyakinan sebab negara kita ini negara yang makmur. Kita mempunyai penghasilan yang banyak. Kita mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjaga, memelihara rakyatnya hidup dalam keadaan yang bukanlah senang lenang tetapi cukup ala kadar. Tetapi kenapa sekarang ini rakyat menjadi miskin? Kenapa sekarang ini rakyat mengeluh? Kenapa sekarang ini rakyat terhimpit dalam kemiskinan? Tidak lain dan tidak bukan apabila harta khazanah negara seolah-olah dirampok oleh mereka yang berkuasa. Jadi mereka yang tidak punya integriti, yang berada di anjung kuasa itu dengan melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya menafikan hak rakyat, yang akhirnya harta-harta rakyat ini bagai dirampok. Mereka memilih untuk kroni-kroni mereka saja. Rakyat terus sepi dalam keadaan yang cukup tersepit. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Selamat malam.